Ayat 165. Alright. Nanti dulu. Baca dulu ayat ni dulu. Tengok ayat dulu. Apa kata Allah dalam Quran ya. 165. 106, 120, 127, 229, 135, 142, 147, 154 dekat-dekat sana. 165 ya? 164 dah jumpa? 165. Baik. Ini dia bunyi ya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'azaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul azab. Apa arti cakap Melayunya? Ya? Alangkah besarnya penyesalan. Alangkah besarnya wa minan nas, di kalangan manusia. Penyesalannya apa? Jika seseorang yang zalim itu tahu, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada. Kalau dia tahu, dikala mereka melihat azab, bila menengok azab di akhirat nanti, man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Kenapa? Bila dia melihat azab di akhirat esok. Kalau orang zalim tu nanti menyesal bahawa kekuatan itu semuanya adalah kepunyaan Allah dan bahawa Allah itu amat pedih siksanya. Allah itu amat pedih siksanya. Alladzina zalamu idh yarawna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul azab. Dan bagi Allah itu sangat pedih siksanya. Siksa neraka yang paling ringan. Yang paling ringan tahu apa? Apa paling ringan? Dibakar. Tak ada. Apa? Selipar. Macam mana selipar? Seorang perempuan yang ringan tau. Lelaki bukan ringan tau. Yang ringan perempuan. Iaitu seorang perempuan yang dipakaikan dengan kasut neraka. Digantung rambutnya mula-mula. Dengan dia je lah. Bukan rambut dia. Kalau rambut gantung tak ada sakit. Ini dengan dia sekali gantung. Dia tergantung dengan rambut dia. Lepas tu dia pakaikan kasut neraka pada kakinya. Itu paling ringan tu. Dipakaikan kasut neraka di kaki. Belum habis lagi. Udah ngelupa kaki tu. Panas tu dari kaki naik ke atas. Naik ke atas sampai ke betis, sampai ke lutut, sampai ke paha, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke tengkuk, sampai ke kepala. Menggelegak otak tu. Apa salahnya? Kerana mengeluarkan hanya sehelai rambut untuk ditonton oleh lelaki ajnabi. Selai je. Sengaja lah. Kalau tak sengaja tak apa. Ini sengaja. Ada tak orang sengaja tak nak pakai tudung? Ada. Esok selai. Itu kalau selai. Nabi ngapa ni? Ketika Isra' dan Mi'raj. Dia ngapa? Wahai anakku Fatimah, kata Nabi. Aku diperlihatkan ke dalam neraka. Aku tak masuk neraka, tapi aku diperlihatkan kepada aku tentang azab neraka. Dia ngapa pada anak Fatimah? Adapun di dalam neraka terdapat beberapa orang perempuan. Banyak perempuannya. Yang ramai masuk neraka itu perempuan, bukan lelaki tau. Apa salahnya? Yang pertama, kerana perempuan tu gagal menutup aurat. Yang kedua, perempuan tu banyak derhaka kepada suami. Sebab orang perempuan banyak masuk neraka. Jadi ada sekumpulan perempuan yang digantung rambutnya dan dipakai dengan kasut neraka sehingga menggelegak otaknya. Otak tu mula itu paling ringan. Bukan berat ya. Berat tetap mengabur ya. Itu azab neraka. Itu baru selah. Kalau stone seed. Kalau sejemput
Ada tak orang pakai tudung tapi keluar rambut kepentingan? Ada tak? Ada tak? Ha. Berapa belas tu? Berapa belas tu apa tu? Tak tahu ni. Ha, itu. Yang selai pun apa itu seksanya. Ha, itu kata-kata dalam Quran apa? Ha, dan bahawa Allah itu amat pedih seksanya. Tak ada siapa lalu nohonya. Itu yang jadi pekik tu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah dalam Quran ya. Ha, surah Sejarah. Setiap minggu baca di Imam. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami sudah lihat dahsyatnya napinya. Ya, menggunung-gunung. Apa yang sentuhnya semua rentung. Semua terbakar. Tak tahan. Ha. Wa sami'na, dan kami dah dengar jerit-pekik orang neraka tu. Macam mana jerit-pekiknya? Nah. Macam mana jerit-pekiknya? Aduh. Ayo pandai. Ayo lagi apa? Ayah lagi. Lagi apa? Ondek. Wah, belum sebelum tu ondek dulu. Ondek induk ketolok nanggung katanya. Farji'na, kembalikanlah kami ke dalam dunia. Nak balik ke dunia. Nak buat apa? Nak amal solehan. Kami nak beramal dengan amal soleh. Nak semayang, nak puasa Ramadan, nak menutup aurat, nak zakat, nak pergi haji, nak pergi umrah sebagainya. Nak buat amal soleh. Inna muqinun. Sekarang ni kami dah yakin benar ya Allah. Dah yakin benar. Tapi ada faedah kan? Yakin di akhirat. Sekarang ni kalau nak yakin, nak yakin sekarang ni. Bawa di akhirat. Di akhirat tak ada. Itu dia. Itu 165. Alangkah besarnya penyesalan. Besar benar, menyesal benar-benar. Jadi kalau nak menyesal bila? Sekarang, di dunia ni. Kalau kita menyesal sekarang ni, ada tak jalan keluar? Aku menyesal dulu tak nak bertolong. Ya? Masa tingkat 3 dulu. Lari 100 meter pakai seluar pendek. Tak bertolong. Ada tak? Ngaji di GES Tapah. Ada? Ada ke tak? Ada. Jadi menyesal. Jadi kalau menyesal sekarang ni, ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Taubat kepada Allah Ta'ala. Ya? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu minta ampun dengan Allah. Berdosa. Walau tak tahu, sama nyokot tak tahu. Berdosa lah, kenapa tak tahu? Hukum tu masih sekarang ni je ke jalan hukum tu. Ustaz salah kan? Kalau ustaz tak datang, kenapa tak pergi rumah ustaz? Kenapa tak panggil guru? Bukan ustaz ni aja ada. Ustaz ada berapa di kawasan Temuh ni? Ada berapa ustaz? Sikit ramai ke? Ustaz Asro ada. Ustaz apa namanya yang ayam tu Ustaz Mahfuz tu mana? Ustaz Allah. Ustaz Busro. Ustaz Busro. Ustaz Haji No ada ya. Ustaz lagi apa? Ustaz Bapak Sohibul aku nama. Ustaz Sabikin ada. Ngapa tak ngaji dengan dia? Ustaz Haji Tahir ada. Ustaz Haji Tahir tu di kampung Haji Tahir duduk tahu. Di mana ni? Ada ustaz tak? Entahlah, tak tahu saya. Saya mana ni pun tahu. Tu naib ada. Tu imam ada. Siapa yang tak ngaji dengan dia? Ya. Dia. Zaman tu saya buat joget dengan Tuhan. Mana nak cari ilmu Ustaz? Itulah pasalnya. Jadi kalau dah tahu apa itu, berdosa, apa buat? Taubatlah kepada Allah Ta'ala. Kita anaknya lah minta ampun pada ayahnya, minta ampun bagi pihak maknya. Dia tak sempat nak taubat, kita minta ampun baginya. Anaknya minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah dosa ayahku. Mudah-mudahan Allah ampunkanlah ya. Ya Allah, ampunkanlah dosa mak aku dulu. Ampunkanlah dosa bapa aku dulu. Dan sebagainya. Sebab kita minta al-ahya'i minhum wal amwat. Apa tu?
sama ada hidup ataupun sudah mati. Kita mintakan bagi pihak mereka. Kita minta je ampun, kabul tak kabul siapa menentukannya? Allah yang menentukannya. Itu dia. Jadi tu bila melihat tu jerit pekik dia. Alangkah besarnya penyesalan jika orang-orang yang zalim itu tahu dikala mereka melihat azab bahawa kekuatan itu sementara adalah kepunyaan Allah yang kekal dari Allah Taala. Bagi kita ni sementara saja, semuanya itu adalah kepunyaan Allah dan bahawa Allah itu amat pedih siksanya. Kemudian 166. Apa kata Allah lagi? 166. Istabarra allazina tabi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Apa cakap Melayunya? Iaitu tatkala orang-orang yang diikuti berlepas dari diri orang-orang yang mengikut ketika mereka melihat azab dan putus dari mereka itu segala sebab harapan. Aku tak tudung dulu kerana nengok apa? Nengok artis tak tudung. Itu aku tak tudung katanya. Artis pula dia lepas tangan, aku buat je, ngapa kamu ikut? Aku tak tudung sebab kan iblis kata henti kalau tudung. Itu kita iblis kata apa? Tak payah lepas tudung kata iblis ngapa kamu ikut? Aku suruh je. Dia lepas diri, dia lepas tangan. Tak mau bertanggungjawab. Syaitan mau bertanggungjawab esok di akhirat. Yang kamu ikut ngapain? Allah dah kabur awal-awal. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ada pun nama ayat surah apa? Surah Yasin. Bukankah aku dah bagi tahu kepada kamu wahai anak Adam, jangan kamu ikut kata-kata syaitan. Sesungguhnya ia bagi kamu adalah musuh kamu yang nyata. Yang nyuruh kita tak turun siapa? Syaitan. Yang nyuruh kita pakai seluar pendek siapa? Syaitan. Kenapa kamu ikut? Aku nyuruh aja. Aku ngajak aja. Macam orang ngajak kenduri kahwin lah. Dia bagi kad jemputannya. Mesti datang ke? Mesti datang ke? Kalau boleh datang, datang lah. Tak boleh datang, pulang dari kamu lah. Begitu kalau ada orang ngajak mencuri. Kalau kita ikut, siapa yang suruh ikut, aku ajak kamu aja. Orang suruh orang ajak kita menari. Kenapa kamu menari? Aku ajak aja kamu menari ngapa? Dan sebagainya. So semua tu yang ajak kita buat jahat tu semua lepas tangan. Tak ada yang nak bertanggungjawab. Semua mereka melepaskan diri masing-masing aja. Itu apa juga? Iaitu tatkala orang-orang yang diikuti berlepas diri lepas tangan lah. Tak nak bertanggungjawab. Dari orang-orang yang mengikut ketika mereka melihat azab dan putus dari mereka segala sebab. Tak ada harapan lagi dah. Tak ada lagi harapan. Kerana mereka kata aku ajak ni kau mari kita menari. Yang kamu menari apa? Aku ajak aja. Bukan aku paksa kamu menari, bukan aku bawa rotan nari kita aku rompok. Tak ada pun dan sebagainya. Itu 166. 167 pula apa kata dia? Wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullah kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Apa dia kat Melayunya? Berkatalah orang-orang yang mengikuti, orang yang ikut tu. Apa kata? Alangkah baiknya jika kami dapat kembali sekali lagi ke dunia. Supaya kamu tak dapat tipu kami. Supaya kamu ajak kami tak pergi. Kalau dapat balik ke dunia sekali lagi. Kami akan berlepas diri dari mereka. Kami takkan ikut cakap syaitan tu. Kami takkan ikut cakap iblis tu. Kami takkan ikut cakap orang jahat tu. Kami takkan ikut cakap pemimpin tu. Pemimpin yang ajak kepada kejahatan lah ya. Kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan amal-amal mereka menjadi kedukaan atas mereka dan tidak sekali-kali mereka akan keluar dari neraka. Orang kafir itu tak akan keluar dari neraka selama-lamanya, forever and ever and ever and ever dalam neraka. Kalau dia kafir lah. Tapi kalau dia beriman, masuk neraka juga.
Tapi dah habis dosanya, akan dikeluarkan dari neraka dan dapat masuk syurga. Ya. Tapi kalau dia kafir, kekal selama-lamanya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang kafir tu masuk dalam neraka secara berbondong-bondong. Seorang-seorang dentum masuk neraka. Ya? Kalau dia kafir. Tapi kalau dia beriman, masuk neraka dulu. Betul? Dah habis dosa, keluar dari neraka, dapat masuk syurga. Siapa nak? Entahlah. Nak tahu masuk neraka dulu. Ada yang kata begitu. Ada tulis banduan tulis kan. Wallahu alam. Saya tak tahu. Tak ada keterangan. Saya tak jumpa hadis ke apa-apa tu ya. Mungkinlah. Ya, kesan-kesan tu mungkin ada ya. Tapi dia dapat baliklah nikmat-nikmat syurga ya. Habis dosa tu pun masuk syurga lah. Senang kan? Hati kalau tak semayang satu waktu masuk neraka berapa lama? Berapa lama? 60 tahun dunia ke akhirat. Akhirat 60 tahun akhirat, berapa tahun dunia Islam? Berapa tahun dunia nah? 21 21 juta 900,000 tahun. 21 juta 900,000 tahun. Jangan nulisnya. 21, betul? 900, 000. Orang ngeling boleh. Itu kalau satu waktu tu. Kalau satu waktu, kalau umur 78 macam ni tak pernah sembahyang. Bayangkan ya. Tapi kalau tak sembahyang tiba-tiba dia datang hidayah pokok dia. Tu orang tu betul dia. Tak pernah sembahyang sama hidup. Tapi dapat hidayah itu dia sembahyang tinggal itu. Syukur. Kalau dah sedar apa buat? Bertobat dia. Dah tobat? Betul buat? Apa syarat tobat? Qada. Kalau tengah qada 1 2 betul mati macam. Allah ampunkan dosanya. Tapi kena betul lah sembahyang ni. Kena betul lah. Betul lah. Cakap nak betul. Kena betul. Sembahyang tak betul macam mana? Bacaan nak betul. Gerak-geri nak betul. Semua nak betul. Nak ikhlas kerana Allah. Betul-betul kan nak qada. Kena belajar lah. Fatihah kena baca betul. Kena belajar. Tapi kalau dalam masa proses belajar tu, dia melakukan kesalahan, dimaafkan. Tapi kena belajar. Tak belajar tak jadi. Mesti belajar betul-betul. Macam itulah. Pasal buat tak kisah. Bila buat tak kisah, apa tu jadinya? Betul ke tak betul, tak boleh. Kadang-kadang azan pun tak betul. Kadang-kadang qamat pun tak betul. Macam mana apa tu? Dia Janji sembahyang ni. pasal dia janji sembahyang dia. Jadi mesti itu saya kata, saya mesti ambil berat, prihatin. Ambil apa sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh lah. Kena belajar lah. Bila nak buat tu kena belajar betul-betul. Bacaan kena betul. Siapa nyuruh malu? Mana boleh malu? Tak ada manusia yang terlalu tua untuk belajar. Kata orang putih apa? You are never too old to learn. You are never too old to learn. Udah tua belajar lagi. Tak kira lah. Sampai padam. Sampai bila belajar? Padam. Apa kata Nabi? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah kamu akan ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Udah masuk dalam kubur tu, dia ajar lagi. Suruh nuntut ilmu lagi. Jadi jangan nak malu-malu. Ada Allah suruh malu? Ada Allah suruh malu ke? Tak ada. Jadi jangan malu nak belajar. Sampai dia dah tak lalu lagi. Begitu yang ngajar. Ngajar mana ada pencen. Ngajar sampai bila-bila. Tuan guru saya tu ngajar sudah entau pakai hablo. Mati dah tak nampak. Dia ngajar pakai hablo tu. Tahu hablo? Kantar pegang tu. Begitu dengan tu. Mati dah tak nampak. Sampai dia meninggal dunia. Itu dah tuan guru saya. Betul tu.
Jadi saya mudah-mudahan jadi orang itu juga lah. Mudah-mudahan. Udah tak lalu esok. Udah tak boleh bangkit esok. Itu baru boleh. Tapi kalau ada orang nak mawaknya, ngangkatnya, ngajur lagi. Mudah-mudahan ya. Mana takut tentang Nizam datang ke mak. Bawa saya angkat kata dia pun angkat. Bawa saya ke mak ya. Saya ngajur lagi insyaAllah ya. Tapi kalau kena gaut mana ngangkat dah? Entahlah. Dua orang ngangkatnya. Nuam. Atau Nuam dan adik ngangkatnya. Dia yang tak lemuk diri dia. Tak tahu angkat. Kalau kau kami ke sana, Ya. Alright. Itu dia ya. Kemudian kembali dalam ayat-ayat tersebut diterangkan suasana antara orang-orang yang dipimpin dan orang-orang yang memimpin. Ini pemimpin kena jaga ya. Jaga orang pemimpin begitu ke. Jangan sembarangan ikut pemimpin. Kalau dia buat maksiat jangan kita ikut sekali. Baik pemimpin-pemimpin besar atau pemimpin-pemimpin sedang. Yang besar tu negara punya dah ya. Yang sedang? Macam tidak lah. Macam mak lurah lah. Ya. Sekarang belum lagi lucut dah belum. Udah tak ada lah tapi ada rasminya lucut dah. Belum ke? Belum ada ganti lagi. Masih lagi pimpin lagi. Masih lagi. Nanti dah rasminya tu tak ada baru tak ada ya. Ada walaupun sama dia yang rendah ataupun yang tinggi ya. Antara rakyat dan mereka yang mereka pimpin, baik pemimpin besar atau pemimpin-pemimpin sedang atau pemimpin-pemimpin kecil yang telah memimpin rakyat mereka untuk berkafir, nyuruh rakyat itu jadi kafir dan mendustakan akan ajaran-ajaran Allah. Jangan percaya cakap Allah tu. Ayat Quran jangan percaya. Cerita Isra Mi'raj jangan percaya. Itu semerang. Nipu aja kata. Jangan kalau itu ya. Kalau ada apa itu, kita ikut pemimpin. Pemimpin tak percaya, kita pun tak percaya. Ketua tak percaya, kita pun sama tak percaya. Faham tak? Esok pemimpin tu lepas tangan. Ketua tu lepas tangan. Kita kena jawab ya. Ya, apa lagi bagi rakyat yang menjadi pengikut dari seorang pemimpin secara membabi buta. Itu babi buta, jangan ikut. Sebab itu dalam Quran kata ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Apa artinya? Ati'ullah, taat kamu kepada Allah. Artinya apa? Tak ada soal jawab. Walaupun tak logik kena ikut cakap Allah. Walaupun tak masuk akal kena ikut cakap Allah. Begitu dengan Rasul, ati'ur rasul, taat kepada Rasul. Ya, kena ikut. Walaupun tak logik, walaupun tak munasabah, walaupun tak masuk akal, kena ikut juga. Tapi wa ulil amri minkum tak ada ati'uni, tak ada. Ya? Faham dekat sini? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan taatlah kamu kepada pemimpin-pemimpin kamu. Dia tak ada ati'u. Kenapa ati'u tu? Bila ada ati'u tu dia tak ada syarat. Walaupun tak logik kena ikut. Walaupun tak masuk akal kena ikut kalau perintah Allah. Tapi kalau perintah pemimpin, kalau tak sesuai dengan syariat, jangan ikut. Kalau pemimpin ngajak kita nari, ikut tak? Jangan ikut. Kalau pemimpin ngajak kita minum arak, ikut tak? Jangan ikut. Kalau pemimpin ngajak kita berjoget, ikut tak? Jangan ikut. Dia ada syarat. Kalau apa? Ceramah, itulah yang sesuai dengan syarat, ikutlah. Yang tak sesuai. Kalau pemimpin kata kamu buka tudung, macam? Jangan ikut. Jangan buka ya. Begitu juga kalau suami tu nyuruh, jangan buka tudung. Kamu buka tudung, aku getik tak kenal aku tengok kamu tudung. Macam? Lawan. Mesti ikut ya, mesti ikut syariat. Perintah Allah dulu, perintah Rasul dulu, baru perintah pemimpin. Itu pun jangan bercanggah dengan syarak, jangan bercanggah dengan hukum Islam ya. Itu apa tu? Kena faham yang tu. Ya. Apa lagi bagi rakyat yang menjadi pengikut dari seorang pemimpin antara secara membabi buta, ikut babi buta aja, dengan tidak mempergunakan akal dan pemikiran, atau mengikuti satu ajaran kepercayaan berdasarkan fanatik, ya, kultus individu. Kultus itu artinya culture individu tu, ikut sonok dia aja, ya. Atau kerana berdasarkan sogok bantuan. Kalau kamu nak ikut aku bagi kamu sekian. Dia ikut aja. Ya. Kenapa? Nakkan suatu kepentingan.
Ya, berdasarkan sogok bantuan yang merupakan bahan-bahan makanan, pakaian atau pangkat-pangkat. Akibatnya ialah penyesalan. Sekali lagi penyesalan dan penyesalan. Nampak berapa kali sebut penyesalan. Terus menerus di dalam neraka. Tak keluar dari neraka. Siapa nak? Tak keluar dari neraka. Masuknya selama-lamanya. Hum fiha khalidun, ya. Mereka berada dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Itu dia penerangan daripada ayat tadi. Ayat berapa? 165, 166, 167, ya. Surah Al-Baqarah. Kemudian 174. Tengok 174 pula, ya. Apa kata Allah dalam ayat 174? 172 jumpa, 73 jumpa. Ini bagi jumpa. Panjang ayat ni. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu, yaitu mereka orang-orang yang menyembunyikan isi kitab yang datang dari Allah, ya. Yaktumu itu menyembunyikan ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah, minal kitab, dari Quran, dari kitab, ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan isi kitab yang kami turunkan dan menjualnya dengan harga yang murah, wa yastaru bihi samanan qalila, dan menjualkannya dengan harga yang murah. Kalau dengan harga dunia sekalipun murah. Kerana dunia ni ada nilai di sisi Allah. Ada tak nilai dunia ni di sisi Allah? Apa kata Nabi? Kalaulah dunia ni ada nilai setimbang sebelah sayap nyamuk, nescaya orang kafir tu takkan dapat minum walaupun seteguk air dalam dunia. Tak dapat minum. Kalau ada nilai dunia ni di sisi Allah, seberat sebelah sayap nyamuk. Berapa kilo? Sebelah sayap nyamuk berapa kilo? Bergerak apa tak? Kalau ada nilai macam tu, nescaya orang kafir tu takkan dapat minum air walaupun seteguk dari dunia. Sekarang ni orang kafir boleh tak minum air? Boleh tak? Seteguk kan? Tangki boleh minum, ya? Berapa tangki boleh minum? Kenapa? Kerana dunia ni tak ada nilai di sisi Allah Taala. Ambil lah, tak apa, ambil kata Allah, ya, dunia ni. Sebab yang kaya-kaya dalam dunia ni orang kafir, orang Islam. Orang kafir, ya? Kerana tak ada nilai di sisi Allah. Ini apa betul ke? Jangan jual ayat-ayat kami dengan harga yang sedikit, yang murah. Kalau satu dunia yang begitu murah, ya. Maka berarti mereka memasukkan atau memakan api dalam perut mereka. Jadi kalau jual harga yang mereka, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Dia memasukkan makan dalam perut mereka itu tak ada lain melainkan api saja, neraka saja. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Masukkan api neraka saja dalam perut mereka, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka di hari kiamat. Tak ada cakap apa lagi dah. Tidak akan membersihkan mereka. Itu tak ada kata ngapa yang kamu tak tanya dah. Terus masuk neraka aja. Dan bagi mereka itu siksaan yang amat pedih. Walahum azabun alim. Alim tu pedih sekali namanya. Walahum azabun azab. Azab tak azab lah. Walahum azabun alim. Azab yang amat pedih. Itu Allah bagi amaran dalam ayat 174, ya. Orang-orang yang menyembunyikan. Allah kata haram, dia sembunyikan. Gitu ke? Saya ngajar ni. Ya, kalau menyembunyikan, Allah kata haram, saya sembunyikan. Tak apa lah. Jangan. Kerana sebut yang haram kata haram, yang halal kata halal, yang wajib kata wajib, yang sunat kata sunat, yang makruh kata makruh, yang harus katakan harus. Jadikan ibadah. Nak cakap yang benar, jangan menyelewengkan fakta. Itu juga ustaz-ustaz lain, ustaz-ustaz ngajar, jangan menyelewengkan fakta atas kepentingan jawatan, atas kepentingan parti, atas kepentingan apa saja. Apa kalau Allah kata haram, haram tu. Allah kata riba tu haram, haram. Jangan tak ngapai ada akhir zaman. Jangan pun tu, tahu. Kalau esok akan dibagi makan api neraka. Api neraka masuk dalam perutnya, tahu. Ataupun buah-buahan yang berduri. Apa nama buah berduri? Zaqqum namanya. La akiluna min syajarin min zaqqum. La akiluna min syajarin min zaqqum.
Makanan mereka ialah buah-buahan dari pokok zakum. Buah apa? Buah zakum lah. Pokok zakum, buah zakum lah. Takkan pokok durian, buah jerin. Ada dah buah lain, pokok lain? Ada. Ada tak? Ada? Apa? Kantong. Pokok kabung, buahnya kantor. Tapi biasanya apa pokok itu lah buahnya. Ini tak ada lain makannya ialah buah-buahan yang berduri. Buah zakum ya. La akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun. Penuhlah perut-perut mereka memakan buah zakum. Buah zakum itu sejenis buah-buahan yang berduri, pahit, panas. Bila makan tu habis isi perut tu hancur. Makan lagi, hancur. Makan lagi, hancur. Begitulah. Sebab dia macam automatik je. Bukan boleh tahan-tahan tau. Itu makanan untuk orang berdosa tau. Minum pula. Udah daging minum ayo. Apa ayonya? Apa ayonya? Hamim. Hamim tu apa? Ayo timah yang mendidih. Tahu timah? Bukan nama orang timah ni. Timah tu logam dia dicayur kan? Dia dicayur minum air tu. Besar kira lepas apa? Perut tu habis menggelegak qajin ya, habis hancur. La akiluna min syajarin min zaqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him kata Allah. Minumlah mereka laksana seekor kaldai. Hanya kaldai minum. Kom habis hancur tu. Minum lagi hancur, minum lagi. Gitulah keadaannya. Baik, sebelum Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menurunkan banyak kitab-kitab sebelumnya. Ada tak kitab sebelum Quran? Apa di antaranya? Zabur, lagi? Injil lagi? Taurat. Lagi sebelum itu? Bukan nama, tak ada jenama ya. Risalah ya. Suhuf ya. Banyak, ada 114 semuanya, termasuk 4 yang ada jenama. Yang lain tu ada 110. Yang ada jenama 4. Yang dia tu 110. Turun kepada Nabi Adam, turun kepada Nabi Ibrahim, turun kepada Nabi Musa, selain dari Taurat tau. Daripada Nabi Musa ada. Turun kepada Nabi Isa dan sebagainya. Ada 110. Jadi banyak lagi kitab-kitab sebelumnya, antaranya Taurat dan Injil. Dan dalam Taurat dan Injil itu Allah menerangkan akan terutusnya seorang rasul. Terutusnya seorang rasul. Dan sebuah kitab iaitu Al-Quran ya. Rasulnya ialah Muhammad, kitabnya Al-Quran. Tetapi bagi pengikut-pengikut Taurat dan Injil yang fanatik, ayat-ayat yang menerangkan kedatangan Muhammad dan Al-Quran itu disembunyikan, tak keluar. Injil yang ada sekarang ni tak ada cerita tentang Muhammad, tak ada cerita tentang Quran. Disembunyikan oleh orang apa? Orang Nasrani dulu, orang Kristian. Jadi mereka tak tahu. Pengikut-pengikut Kristian tak tahu tentang Nabi Muhammad, tak tahu tentang Quran. Disembunyi oleh mereka. Disembunyikan, dihapuskan dari kitab suci Tuhan dan Injil. Kitab suci Taurat dan Injil tak ada, agar manusia tidak percaya kepada Muhammad dan Al-Quran. Tapi kita percaya semua. Quran pun percaya, Injil pun percaya, Zabur pun percaya, Taurat pun percaya. Cuma tak wajib belajar. Percaya boleh. Kita percaya itu adalah kitab daripada Allah Ta'ala. Tapi tak wajib belajar lah ya. Tak ada beria nak pergi ke Jerusalem. Nak ke mana tu Tina? Nak pergi Jerusalem, nak pergi belanja Injil lah. Jangan kata. Nak belajar Injil tu tak suruh ya. Tapi kalau pergi ke mana? Ke Mekah nak belajar Quran, itu boleh. Quran kena wajib belajar. Belajar apa? Belajar membacanya. Lagi apa? Udah belajar baca, tahu belajar maknanya. Betul? Belajar tafsirnya. Betul? Udah belajar, udah hafal semua tu? Amalkan Quran tu dalam hidup. Betul? Kembangkan. Ya, ajar orang lain pula. Itu kena belajar. Tak tahu belajar lah. Belajar baca. Kalau nak belajar senang je. Sekarang ni, ada handphone. Buka Facebook. Buka Facebook setiap hari Senin sampai hari Jumaat. 1 jam. Lepas haji sembahyang subuh, pukul 6.30 tu, buka lah tu. Ibrahim Star lah. Sampai lagi.
Satu hari dua muka. Satu hari dua muka. Satu hari dua muka. Sekarang ni tengah baca surah Fussilat. Tadi tak ada lain dia bayar. Kamu pun lalu dia tak ngaji. Saya tak pakai tak ada. Kamu bisa dia okey. Tak usahkan di sini, di kampung pun tak ada lain. Banyak kadang-kadang tak ada lain. Kejap ni mana ada ni? Ni. Pasal pakai buat apa? YouTube. Telkom tak ada. Maxis pun tak ada. Ini pakai YouTube ni. Jadi tak apa dia punya siaran lambatlah. Nak kena set dulu, nak kena apa kan baru boleh kan. Ya, YouTube pun bukan kejap-kejap itu. Kalau live tu kejap-kejap itu. Tapi kadang-kadang ada line di kampus boleh. Jadi biasanya ada. Tahu tak berapa orang tengok? Ada masa kalau full tu 2,500 orang tengok. Saya dah selalu like tu. Tak payah like, ada nampak viewers tu. Tak payah like, tengok je dah lah. Dia akan masuk situ ada viewers. Kadang-kadang ada 2.5K. K tu ribu lah 2.6K pun ada. Macam semalam Sabtu hari Jumaat dulu. 720 berapa ke yang tengok viewers ni. 729 viewers. Boleh kena. Kalau 700 orang tengok. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka lah. Ada handphone. Tapi canggih sikit handphone lah. Ada internet lah. Ha? Macam mana? Muda tak mau pergi karaoke. Buka lah dulu baru tahu hidaknya ya. Itu dia ya. Boleh belajar tu. Biasanya tu boleh nak boleh. Kalau non mati jumpa ada sabdu macam mana? Non mati jumpa ba macam mana? Non mati jumpa dengan waw macam mana? Dan sebagainya. Boleh belajar. Mana patut dengar, mana patut tak usah dengar, mana patut panjang, mana patut pendek. Semua ada tu. Tapi kena betul-betul lah. Dengan niat betul-betul nak belajar. InsyaAllah. Dia bukan dia belajar mengajar hukum, tak ada. Ini ikhfa, ini idgham, ini iqlab, tak ada. Dia tengok jumpa tu. Bila anu tu, semak Quran lah ya. Dia ada surah-surahnya. Nombor berapa. Cari tu. Jadi wajib belajar. Kalau tak tahu baca Quran, wajib belajar. Kurang-kurangnya, nak tahu macam saya baca kejap ni lah. Saya bukan pandai baca Quran, tapi tahulah macam insyaAllah ya. Kena belajar itu. Sebelum Al-Quran diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menurunkan banyak kitab-kitab sebelumnya, di antaranya Taurat dan Injil. Di dalam Taurat dan Injil itu Allah menerangkan akan terutusnya, datangnya, diutuskan seorang rasul dan sebuah kitab. Rasulnya ialah Muhammad dan kitabnya ialah Al-Quran. Tetapi bagi pengikut-pengikut Taurat dan Injil, kata orang apa? Orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Taurat tu orang Yahudi. Injil tu orang Nasrani. Bagi pengikut Taurat dan Injil yang fanatik. Apa tu fanatik? Yang gila dengan apa? Gila taksub benar dengan agama mereka. Dia tak ada agama lain daripada agama mereka tu. Taksub dengan agama mereka. Mana dia? Yang fanatik itu namanya fanatik ya. Dengan ayat-ayat yang menerangkan kedatangan Muhammad dan Al-Quran tu disembunyikan. Tak ada khabar pada orang lain. Dihapus dari kitab-kitab suci Taurat dan Injil itu. Agar manusia tidak percaya kepada Muhammad dan Al-Quran. Sebab sekarang ni mereka tak percaya lagi dengan Muhammad. Pasal tak ada dalam Injil, tak ada dalam Taurat. Kata. Itu berarti mereka menjual akan kitab itu dengan harga yang sangat murah. Kalau dapat dunia ni pun murah lagi namanya. Ya? Dapat dunia ni pun. Bayangkan dunia ni. Emas-emas dalam dunia ni semua dia punya. Minyak-minyak dalam dunia ni semua dia punya. Belian-belian dalam dunia ni semua dia punya. Arang batu dalam dunia ni semua dia punya. Itu pun di sisi Allah murah lagi. Tak ada nilai ya. Dapat jawatan. Apa jawatan pun. Walaupun dapat jadi jutawan. Jadi bilioner. Masih murah lagi ya. Di sisi Allah. Artinya bahawa mereka menyembunyikan ayat-ayat kitab itu adalah untuk mendapatkan keuntungan material. Apa material? Cakap Melayunya apa? Kebendaan. Material, kebendaan. Atau spiritual. Spiritual apa? Kerohanian. Nak pengaruh. Nak pujian. Nak biar orang nampak dia sebagai hebat. Itu spiritual.
Yang amat kecil artinya. Di sisi Allah tu kecil je, tak ada apa maknanya. Kemegahan apa maknanya? Ya, kalau saya megah apa dapat? Apa yang tak dapat? Sakit hidung dapat tak? Ngapa sakit hidung? Ngapa sakit hidung nak? Mudah kembang sampai ke kampung. Itu dapat ya? Apa gunanya? Apa tak guna? Iaitu banyak, iaitu hanya untuk mempertahankan kedudukan mereka agar tetap menjadi pemimpin atau pemuka agama. Jadi jangan kerana jawatan kita sampai menggadaikan akidah, sampai menggadaikan ibadah, sampai menggadaikan maruah ya, sebagai orang Islam. Pertahankan iman tu. Macam sekarang ni lah. Lepas mana banyak. Jangan kerana itu tergadai maruah. Jangan tergadai akidah, jangan tergadai ibadah ya. Dan sebagainya. Masa tengah ada jawatan tu buat sebaik-baik mungkin. Ikut cara yang dikehendaki Islam. Udah lepas jawatan tu, patut bersyukur ya. Jawatan dah lepas. Nanti kalau ditanya Tuhan kenapa kamu tak buat? Aku tak ada jawatan. Boleh jawab dah. Kalau masih ada jawatan, dipertanggungjawabkan. Jawatan tu bukan penghormatan. Apa? Dia bukan penghormatan. Apa namanya? Amanah. Semua amanah. Itulah. Kalau kita laksanakan amanah tu okey, tu mana-mana yang boleh tu mempertahankan kedudukan mereka agar tetap menjadi pemimpin atau pemuka agama. Tak payah jadi pemimpin, tak apa. Agar pengikut-pengikut mereka jangan sampai meninggalkan mereka lalu menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang Kristian ya. Mereka sembunyikan Quran tu. Sembunyikan apa? Sembunyikan fakta. Mengatakan nanti akan datang satu kitab namanya Al-Quran, akan datang satu utusan namanya Muhammad. Disembunyikan supaya pengikut dia tak tahu. Jadi orang Kristian tak tahu. Sampai sekarang dia tak tahu lagi. Sebab mereka tak percaya dengan Quran, tak percaya dengan Nabi Muhammad. Dia percaya orang Kristian tu percaya setakat Nabi Isa je. Dia percaya pada Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi semua tu sampai Nabi Isa. Nabi Isa full stop tu. Tak ada lagi lepas tu. Orang Yahudi pula percaya Nabi Yakub percaya, Nabi Sulaiman percaya, Nabi apa semua percaya sampai kepada Nabi Musa. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ditinggalkan. Kerana mereka itu fanatik dalam agama mereka ya. Dia rugi tu. Dia tak tahu tentang apa? Tentang Muhammad. Agar pengikut-pengikut mereka jangan sampai meninggalkan mereka. Dia takut orang tak nak masuk, tak nak semua masuk Islam, tak nak ikut Kristian lagi, tak nak ikut Yahudi lagi. Disembunyikan tentang perkara Muhammad dan Quran ni. Agar pengikut-pengikut mereka jangan sampai meninggalkan mereka lalu menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tahu tentang Muhammad, mereka akan semua meninggalkan agama Yahudi, meninggalkan agama Kristian dan semua masuk Islam. Kerana itu disembunyikan, tak dikabarkan. Lalu mereka tak kenal. Itu sebab kebanyakannya orang Kristian yang masuk Islam tu padri tau. Dia dah kaji betul, kaji Injil, kaji Taurat, kaji pula Quran. Tengok tak ada apa salah dalam Quran. Tak ada apa yang silap dalam Quran. Semua betul belaka. Itu surah-surah betul ini. Lama-lama betul Allah datangkan hidayah bagi mereka. Dia memang masuk Islam Di antaranya apa? Di antara padri itu kerjanya apa? Padri itu apa kerja dia? Mengampunkan dosa jemaahnya. Di dalam gereja tu ada satu bilik. Nama bilik tu confession room. Tahu apa confession room? Bilik mengaku kesalahan. Bila ada mereka tu rasa nyesal nak bertaubat, dia hantar mesej kepada padri tu. Saya nak buat confession hari ni. Sila datang ke tempat. Dia pun pergi gereja. Antara dia dengan padri tu je. Dia dalam bilik lain, padri dalam bilik lain. Padri tu dengar je. Saya dalam hidup dan telah buat ini. Dikabur dosa dia. Apa-apa dosa dia dikaburnya. Ini. Udah sampai dekat sejam apa? Itulah dah yang telah saya buatkan. Dan saya minta ampun, wahai padri. Minta ampun atas dosa-dosa saya. Tadi kata daripada itu, I now forgive you for all your sins. Apa artinya? Aku sekarang mengampunkan segala dosa-dosa kamu.
Dia pun rasa lega je. Yang minta ampun je, lega dia. Oh, dah terampun dosa. Apa tu? Pada itu keluar. Tak nampak ni tau. Dia keluar ke bilik lain, yang apa tu ke bilik lain. Jadi lapang dada orang yang berdosa tu. Padri pun keluar dari situ. Hari-hari dia buat apa tu, dia pun berfikir. Aku ni kerjanya ngampunkan dosa orang. Dosa aku siapa pula nak ngampunnya? Mesti ada yang lebih hebat dari aku. Mesti ada yang lebih berkuasa daripada aku. Tentulah itulah dia Allah. Dia percayakan Allah tu barulah dia. Allah saja yang boleh mengampunkan dosa aku. Dia pun keluar daripada Kristianiti masuk Islam. Ramai padri yang masuk Islam tau. Lagi satu mereka mencari apa kesalahan Nabi Muhammad. Cari, tak ada apa salah Nabi Muhammad tu. Kerana Nabi Muhammad tu orang yang terbaik. Orang yang paling bijak, orang yang paling handal, orang yang paling berani, orang yang paling pemurah, orang yang paling tawakal, orang yang paling hebat ibadahnya. Tak ada cacat langsung. Orang apa ini takkan orang manusia biasa. Tentu orang pilihan ni. Dia pun percaya dengan Nabi Muhammad, terus masuk Islam. Dan dia beri mujizat begitu juga ya. Dengan menyembunyikan kitab itu mereka tetap dalam kedudukan dan mendapatkan harta kekayaan. Tetap dalam kedudukan dan mendapatkan harta kekayaan. Maka harta yang mereka perdapat secara sembunyikan kitab itu, yang mereka berdapat secara menyembunyikan kitab itu, mereka belikan makanan dan minuman. Itu dapat itu dia beli makan beli minum. Itu yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit tu. Makan dan minum tu apa duit harganya? Habis RM100. Di sisi Allah RM100 tu banyak ke sikit? Sikit benar. Sama dengan qalila sikit benar. Bukan banyak benar. Ustaz, jual ayat-ayat Quran tu ada ke mana macam khat ikut sama tu? Mana? Quran macam mana? Itu yang dekat dia menjual ayat-ayat. Bukan ayat itu yang dijual. Maksudnya apa? Perkataan tu, lafaz tu dia jual. Menggunakan ayat Quran tu untuk kepentingan dunia. Itu menjual ayat-ayat tu. Bukan maksudnya nak Quran RM5, bukan apa itu ya. Mesong-mesongkan fakta kerana ada kedudukan dunia. Allah kata tak apa, riba tu tak apa, boleh halal. Itu menjualkan ayat Quran tu ya. Itu maksudnya. Di akhir zaman ni riba tu halal kata. Tak apa, kata macam mana kita nak bangun kata. Kerana dia kepentingan parti, kepentingan kedudukan, kepentingan jawatan. Itu menjual ayat tu ya. Bukan Quran nak RM5. Tak ada, bukan itu. Itu yang ni bukan jual Quran ni, yang ni jual apa? Jual papan. Papan yang tulis Quran ya. Sebagainya, itu dia. Itu yang kata Allah, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat aku dengan harga yang sedikit, murah. Dengan menyembunyikan kitab itu mereka tetap di dalam kedudukan dan mendapatkan harta kekayaan. Dia nak kaya. Walau kaya macam mana pun di sisi Allah, sikit ke banyak? Sikit aja. Sekomik aja. Tahu sekomik? Kumin, tahu kumin? Komik boleh, kumin boleh. Sitit boleh, kita Jawa sitit wai kata orang Jawa ya. Ada orang Jawa ni? Mana? Ada orang Jawa ya? Ada. Betul tak? Sitit wai, betul tak? Sikit aja. Maka harta yang mereka perdapat secara menyembunyikan kitab itu, mereka belikan makanan dan minuman. Lalu mereka makan atau minum. Itu berarti mereka memasukkan api neraka ke dalam perut mereka. Hasil daripada jualan ayat Quran tadi, bagi makan minum ya. Yang dia masuk dalam perut je apa? Api neraka itu masuk dalam perut ya. Kerana yang makan dan minum tu benda-benda yang halal ke yang haram? Yang haram. Itu yang masukkan api tu. Itu mengatakan masukkan api neraka dalam perut mereka. Allah tidak akan berkata kepada mereka. Tak ada Allah cakap apa-apa. Tidak akan membersihkan mereka. Tak ada ampun dosa tidak. Mereka tak pernah minta ampun pun. Dan bagi mereka itu seksa yang pedih. Walahum azabun alim, kata Allah. Bagi mereka seksa yang amat pedih. Tak ada siapa lalu nahannya, siapa lalu nahannya seksa Allah SWT ya. Okey, akan datang kita kepada surah Ali Imran. Bukan Al Imran ya, Ali Imran. Ada orang kata Al Imran, tak betul.
Ali itu keluarga Imran Bukan Al Imran ya. Kadang saya dengar dalam radio tu ada Al Imran kata. Tak betul tu. Ali Imran, keluarga Imran. Itu akan kita baca insya-Allah. Pada bulan depan ya. Bulan depan insya-Allah. Okay, that is all for today. Any objection? Ada bangkangan? Puan Lurah? Atau mantan Puan Lurah? Kalau ya lah. Tapi belum mantan lagi. Belum mantan lagi. InsyaAllah ya. Terimalah itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itulah. Baik. Lain tak ada? Baik, dah ngelih pun. Not like usual. Ya, usual ada aja soalannya. Nizam? No question. No? Tak ada. Tuan? Ada rupanya. Sila. Saya tu masuk baik ni. Jadi kalau meninggal, kena buang air wajib dalam sekali. Baik masuk. Macam mana? Baik. Baik. Dia buat cuci darah. Baik tu masuk dalam badan dia. Baik. Buat apa ni tiup. Tiup tu? Kalau meninggal, tiup tu. Buang ke tanam? Buang lah. Ya udah dia orang meninggal, dia bukan sakit lagi, dia ambil ya. Macam orang buang dia cari di dalam. Hati dia dah mati. Kalau tak boleh buang, tanam aja begitu. Kalau boleh buang lah. Kalau tak boleh keluarkan, tanam lah dengan dia apanya ni. Macam gigi palsu. Kalau gigi palsu boleh buka lah ya. Tapi ini benda tu dalam. Biar juga soalan tadi tau. Benda tu dah berjahit. Jadi apa nak buat? Tanamlah. Jangan diseksa mayat tu. Jangan pula ambil pisau korek pula tu. Itu menyeksa mayat pula lagi ya. Ya, lagi. Bagus soalan tu. Saya pun tak fikir soalan macam tu ya. Padahal saya dah bedah jantung tau. Saya dah ada ni. Dah bypass tu. Atau kalau saya mati jarum-jarum benang-benang tu kena keluar ke? Dah biar itu tanam dia dengan benang-benang tu ya. Keluar betul mau hidup balik. Sampai menjerit dia, kenapa kamu buat je? Dia lagi lari semua ya. Okey, habis ya. Sekian dulu. Waktu pun dah masuk ni ya. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya